Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Farid kerana sudi memberi peluang kepada saya pada hari yang mulia, pada waktu yang berbahagia ini sebelum salat Jumaat, untuk saya berkongsi beberapa perkongsian yang penting untuk kita fikirkan bersama, untuk kita fikirkan apa yang terbaik untuk agama kita, untuk diri kita, yang mana tuan-tuan hadir pada hari ini sebagai persediaan, sebagai satu tuntutan yang Allah berikan kepada, Allah tanggungjawabkan ke atas kita untuk kita laksanakan, yang mana ini semua akan disoal, ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat akhirat nanti. Maka tuan-tuan dan kita semua hari ini datang atas sebab keimanan, atas sebab tuntutan yang Allah tuntutkan ke atas kita untuk melaksanakan tanggungjawab ini, untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana setiap seorang di antara kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ada yang Nabi ceritakan kisah yang bakal berlaku pada kita setiap manusia Allah ataupun hamba-hamba Allah yang dijadikan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja di alam kubur. Dan ada 4 soalan Nabi kata, Nabi pecahkan, Nabi bocorkan soalan yang dekat akhirat nanti Allah akan tanya kita. Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan berganjak kedua telapak kaki seseorang hamba Allah ataupun setiap hamba Allah. Maksudnya tidak berganjak sama ada dia nak masuk syurga ke neraka. Dia akan tetap kakinya di hadapan Allah sehinggalah ditanya 4 soalan. Ini soalan bocor. Nabi bagi soalan bocor. Terserah pada amalan kita sebenarnya, bukan hafalan kita. Apakah soalan yang Nabi kata Allah akan tanya? Pertama, Allah akan tanya wa an umrihi fima ablah, iaitu wa an umrihi fima afdah. Pertama tentang umurnya, apa dia buat. Allah bagi umur yang panjang, sudah melalui proses ataupun had akil balik, sudah ditaklifkan, dipertanggungjawabkan dengan hukum-hukum syarak. Apa dia buat? Adakah kehidupan itu dia memilih untuk mentaati perintah Allah ataupun sebaliknya? Ini akan ditanya. Setiap saat, setiap tahun akan dibicarakan. Sekecil-kecil, sebesar-besar akan Allah Subhanahu Wa Taala tanya. Dan soalan kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala tanya, wa an ilmihi fima amila fihi, tentang ilmu yang dia belajar, apa dia amalkan. Ulama kata maksud ilmu di sini ilmu tentang halal dan haram, wajib dan sunat. Kalau dia tahu, dia belajar agama tu tentang hukum halal dan haram, dia tinggalkan yang haram, buat yang halal. Kalau dia tahu benda tu wajib, dia buat, ataupun haram ataupun wajib ditinggalkan, dia tinggal. Dan ada manusia dia tahu benda tu haram, dia tak tinggalkan, dia lakukan, sedangkan dia tahu, dia belajar benda tu haram. Semua ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengalaman sedikit tuan-tuan, pada hujung tahun lepas, kami di Pejabat Mufti ditanya oleh soalan, dihantar email, cerita tentang hukum melanggan Android box. Dia kata Android box itu kita kata tak ada masalah, tapi masalahnya bila langgan Android box ni, dia boleh dapat Astro dan macam-macam channel secara percuma. Sedangkan channel-channel yang disebutkan tu semua berbayar tuan-tuan. Tak pernah lagi lah kalau kita beli itu dapat Astro free. Astro tak reda, dia kena charge kurangnya sebulan 100 lebih kena bayar. Kita ambil. So kita keluarkan artikel, tulis, kita sebarkan dekat media sosial tentang hukum asal Android tu hukumnya halal, tak ada masalah. Kalau kita beli Android tu senang nak tengok TV3 yang free punya. Nak tengok TV1, mana-mana channel lah yang tak perlu pada subscribe dengan bayaran fee dia. Okey, tak apa. Tapi kalau hukum Android tu diambil, digunakan untuk dapat curi line ataupun siaran orang lain, kita kata haram. Jelas, tak boleh. Tuan-tuan, kalau tengok balik ni, takut kita tengok orang Melayu kita yang jawab balik tu, dia punya marah, dia lawan balik, dia kata mufti kerajaan lah, apalah semua, mufti dibayar oleh Astro dan sebagainya. Allahu Akbar. Kita pun tak kenal siapa CEO, siapa owner, siapa Astro tu, tak ada.
Kita jawab berdasarkan amalan. Ya. Oh, cerita pasal Android boleh, tak ada masalah, tapi rasuah tak nak cerita. Rasuah nak fatwa apa lagi, tuan-tuan? Dah clear, haram, jelas, nak fatwa apa lagi? Tak kira lah menteri mana ke, adun mana ke, ustaz mana ke, mufti mana ke, buat rasuah haram. Tak ada nak bela-bela, tuan-tuan. Wah, ini dia nak twist, nak lari, nak cuba, sebab dia buat benda tu. Dia beramal dengan benda tu. So bila ada hukum daripada autoriti, ulama yang keluarkan kata haram, tercabar dia. Habis tu Astro Charge yang mengarut, itu Astro punya pasal lah. Kalau kamu tak puas hati, kamu jangan langgan. Jangan disebabkan kamu tak puas dengan Astro, kamu nak curi hak dia. Tak boleh. Mana boleh? Untuk Astro duk siar rancangan berulang-ulang, kami bayar penat-penat, bayar ulang-ulang. Habis apa salahnya? Come on lah. Jangan disebabkan kita tak puas hati 7-Eleven jual arak, kita bakar kedai dia. Baik. Mana boleh? Sebab dia jual arak, kita boleh curi barang dia. No. Tidak ada. Bak kata orang, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tidak. Mesti dibalas dengan undang-undang yang telah diperuntukkan. Tuan-tuan, ribuan, ratusan yang menjawab tu. Bila dikata lebih 50% yang menentang, yang tak puas hati dengan fatwa ataupun hukum irsyad fatwa yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah. Kita terangkan, ini hak cipta terpelihara. Kita pun menentang juga kan. Dulu orang suka pakai piracy punya tu. Ya, beli komputer tapi beli Windows pirate. Ya, dia buat edit, cari makan, ambil video, fotografi, buat begini. Tapi proses untuk edit video tu menggunakan software pirate. Lanun ya. Kita haram, kita kata kita menentang, tak boleh. Ya. Habis macam mana mahal sangat? Ya cukup pun duit, simpan duit. Rokok boleh beli, ya. Beli tu, beli ni, handset boleh tukar, tapi nak beli apa, nak cari rezeki, nak guna software, curi orang punya. Sama lah tuan-tuan. Ya, sama jugalah beli jersey yang fake, yang tidak ada autoriti dan sebagainya, curi karya orang dan sebagainya. Kalau kena kat kita, marah pula. Tapi dia buat orang lain, dia tak terasa macam tu. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu soalan kedua yang Allah akan tanya tentang ilmu kita. Kita tahu benda tu haram, kita tak tinggalkan. Kita tahu benda tu wajib dilaksanakan, kita tak tinggalkan. Itu soalan kedua. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita tentang wa'an malihi min aina iktasabahu. Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita tentang harta kita, di mana kita dapat. Wa fima anfaqahu, di mana dia infakkan harta itu. Dapat harta, you spend duit kat mana? Itu persoalan Allah akan tanya, dan Allah akan persoalkan setiap sen yang kita belanjakan. Berkaitan dengan harta halal dan haram ni tuan-tuan, benda-benda yang sangat-sangat sensitif, yang perlu kita rasa sensitif dan perlu kita ambil cakna tentang perkara ini. Ya, harta yang kita dapat, rezeki, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya pun, kita penjawat awam dapat rezeki yang halal, kerja daripada kerja kerajaan, dapat gaji, kerja kita tu halal. Ya, dapat gaji pun cara yang betul, tak ada masalah. Dan begitu juga kita beli rumah, kita beli kereta pun akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ustaz, saya beli kereta dengan cara halal, duit gaji halal. Tapi kadang-kadang cara kita dapatkan kereta tu, kita kerja makan gaji, nak beli rumah, nak beli kereta, tak mampu beli cash. Ya. Tuan-tuan yang berjawatan grade tinggi sekalipun, kerajaan tak ada simpanan macam tu besar nak beli cash rumah atau kereta tuan-tuan. Mesti berhutang je. So berhutang ada dua cara, ada tiga cara lah. Pertama, pinjam alung, nak beli kereta, tak pernah lagi orang buat. Ya. Biasa bank lah. Bank ni ada dua, konvensional dan Islamic banking. Itu. So mana kita ambil? Gaji halal, okey, no problem. Kita tak ada perselisihan ataupun bangkang. Tapi you beli rumah macam mana? You beli kereta macam mana? Sumber apa? Cara apa? Dia bukan sumber saja, wasilah, cara tu. Cara untuk kita sampai mencapaikan matlabat kita, itu juga dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Of course, kalau kita melibatkan muamalat, cara belian kita, bagaimana kita dapatkan harta melalui cara riba, jelas haram, berdosa. Yang perlu kita bertaubat dan perlu kita lari daripada transaksi seperti ini. Bukan main-main.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila cerita tentang riba ni, dia satu hukumannya sangat besar. Ada ayat riba tu satu muka surat penuh Allah cerita pasal ancaman riba saja. Punya dahsyat. Kalau kita baca, kita tafsirkan, satu hari tak cukup nak mentafsir tentang ayat-ayat kecaman yang Allah ceritakan betapa teruknya riba ini, tuan-tuan. Ya. Tapi sayanglah bila kita sebut tentang harta patuh syariah, sumber harta patuh syariah, kita masih lagi jauh lah sebenarnya orang Islam kita ni. Bila sebut pasal riba, ramai tak ambil cakna. Tapi kalau sebut babi, tuan-tuan, dia punya masalah jangan main-main lah. Ya. Saya dah beberapa kali dijemput oleh beberapa kementerian untuk bagi tunjuk ajar dan bagi pencerahan tentang kefatwaan berkaitan dengan vaksin kepada golongan-golongan yang enggan ambil vaksin di jabatan-jabatan kerajaan. Ya, jadi tak naklah, ya, mereka ada anak, ada isteri, tidak mahu dipecat dan sebagainya. Jadi kita jelaskan tentang dari segi sudut hukum fatwa. Soal jawab kita jawab balik. Ada syubhah, ada benda-benda yang melibatkan tuduhan tidak dapat, kita jawab balik. Kita tahu. So, masa muzakarah fatwa kebangsaan tu nak putuskan keharusan vaksin tu, berkumpul para mufti semua. Yang bincang tu bukan mufti saja. KKM datang, pakar vaksin datang, pakar perubatan datang, pakar begini datang. Semua datang. Yang mufti-mufti cerita tu nak kaji, nak tahu kedudukan ingredient vaksin tu bukan 1-2 minit, berjam-jam tanya. Duk baca mufti tanya, kena serang ni. KKM jawab dan sebagainya. Bila puas hati kita keluarkan fatwa. Benda tu harus. Kan? Kita nak terang, nak ceritalah flow macam mana saya pergi beberapa kementerian untuk maklumkan tentang hukum vaksin ni lah. Kita terang nak yakinkan bahawa tidak ada unsur najis, tidak ada pankreas babi dan sebagainya. Tapi nak ceritalah orang kita ni bila cerita pasal babi, dia punya sensitif tu jangan main-main. Tak pasti itu pun dia rasa marah semacam. Dia punya takut semacam babi, dia pergi lari 10 km. Tapi bab riba ni tuan-tuan, dia selamba je tuan-tuan. Selamba. Macam dia rasa tak berdosa. Macam dia kata, babi tak boleh makan. Babi you have to avoid. Don't ever say the words of babi pun. Apatah lagi makan. Sebab tu ditukar khinzir tuan-tuan. Bagi saya, buat apa nak tukar khinzir? Khinzir tu bahasa Arab. Babi lah. Babi tu bahasa kita. Tapi cuma konotasi tak berapa baik lah orang gunakan untuk mencarut kan. Itu yalah kan, tapi boleh dibezakan. Ya, tapi tak apalah, diistilahkan kepada khinzir tak ada masalah, no problem. Ya, sampai orang kita fobia dengan babi tu, babi pun tukar pada khinzir. Punyalah negatif tu. Ya, babi pun tengok Melayu geleng kepala tuan-tuan. Macam tu sekali. Tapi bab riba orang kita, Allahu Akbar. Bab patuh syariah tentang harta masih lagi rendah. Seriously, saya bukan cakap atas dasar omongan kosong, kita ada fakta. Saya tak cakap tahun 2022, saya cakap tahun 2021, awal tahun. Ya, laporan yang saya dapat. Kita baca dalam akhbar, laporan daripada KWSP. Ya, yang disebutkan bahawa 80 ketika itu pada awal tahun 2021, laporan telah mengabsahkan bahawa 89% pencarum KWSP yang beragama Islam masih tidak lagi tukar kepada patuh syariah. Tuan-tuan, 89% daripada pencarum KWSP masih lagi tak tukar akaun mereka kepada akaun patuh syariah. Ya. Tuan-tuan yang dah ada pencen tak ada masalah lah, benda tu tak ada isu. Yang kerja swasta sana tu tuan-tuan, yang betul-betul tukar dalam ramai-ramai jutaan umat Islam hanya 21%, tak sampai. Tapi mungkin 2022 dia berubah lah, mungkin 30% dan sebagainya. Kita nak cerita tentang kesedaran halal dan haram pada makanan dan pada harta kita. Sebab ini akan disoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min aina iktasabahu? You beli rumah sistem apa? You beli itu daripada mana? You ambil takaful ke insurans? Gharar ke, ada hujudi ke, ataupun patuh syariah? Benda ni kita kena tahu. Ya? You beli rumah sistem Islamik ke ataupun sistem konvensional yang berasaskan riba? Jangan cakap tuan-tuan, alah, Islamic banking dengan konvensional sama je, tukar nama. Don't ever say that. Kalau
anda tidak belajar fiqh muamalat, tak belajar perbankan Islam, tak belajar mudharabah, bai' bi thaman adi, musyarakah, ya, bai'ut tawarrub, bai'ul inah dan sebagainya, istilah-istilah tu pun tak reti nak define, so jangan cakaplah benda macam tu. So jangan cuba nak halalkan konvensional, kata alah konvensional ini halal. Pasal apa? Bank Islam pun sama juga, tukar nama je. Ya, kalau tuan-tuan tak reti akad dalam Islam, tak reti akad murabahah, tak tahu musyarakah, mudharabah, tabarruk dan sebagainya, jangan cakap. Kalau mahir bab tu, kita duduk one by one cerita. Betul. Sejauh mana yang you kata Islamic banking dengan konvensional sama? No. Ya. Cakap atas fakta, bukan hawa nafsu. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena tahu, yang dah beli rumah konvensional ni bukan tak terlambat, masih belum terlambat, kita ada peluang, ya. Katakanlah beli rumah sistem konvensional dekat sesuatu bank, Maybank contoh, CIMB ke sebagainya, minta department Islamik take over. Dia ada syarat-syarat je. Dulu 5 tahun, sekarang 3 tahun kot. Siapa yang dah ambil konvensional, dia kena lalui dulu bayar rumah 3 tahun, 5 tahun. Sekarang dah pendek sikit dah. Ya, ni yang dah terlanjur, dah terlanjur. Tak apa. Encik tak boleh tukar kepada Islamik kecuali after 3 years. Okey, tak apa. Nak macam mana kan? Kita pun terlanjur. Afallahu amma salaf. Allah lupa, Allah ampunkan yang lalu. Kita pun memang nak bertaubat. Nak bersihkan harta kita daripada benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Yes. That's right. Okey. Tapi 3 tahun. Lepas 3 tahun minta. Okey. Maybank Islamik tolong take over. Ikut style sistem murabahah. Ya, tidak ada increment pada profit ataupun bunga dia. Ya, maksudnya yang minta bayaran untung, lepas tu ada bahagian hibahnya dan sebagainya, ada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Okay, fine. Boleh. Nak 1000 bahas, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Pasal apa? Benda ni akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap sen Allah akan tanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal, ya, membuat keburukan walaupun sebesar debu sekalipun, syarran yarah, Allah akan, kalau diburuk, tetap Allah akan pandang buruk, Allah akan nilai. Maksudnya setiap sen dapat daripada mana? You labur dekat mana? Sistem apa you pakai? Ya. Oh, tapi ustaz, saya dapat kerja halal, gaji tu halal. Yes, gaji halal. You dapat gaji sistem kerja yang halal, tak ada masalah. Tapi sistem you bermuamalah. Kalau sistem tak dipandang, kenapa Allah tetapkan? Kenapa Nabi tetapkan tidak ada riba, tidak ada gharar? Ya. Pertukaran emas dan perak mesti on the spot. Kalau emas dan perak, gandum dengan gandum, berlainan jenis, mestilah jenis timbangan yang sama on the spot, tak boleh tertangguh. That is the system. Nabi ajar sistem. Kalau you kata sekadar dapat gaji memang halal, belilah barang apa dengan sistem apa sekalipun. Buat apa Nabi ajar tentang jauhi riba? Apa gunanya Nabi ajar tentang jauhi gharar? Apa gunanya Nabi ajar jauhi unsur sujudi itu? Nabi ajar sistem. So bukan saja sumber gaji you dapat, tapi sistem you dapatkan barang. Itu pun kena lihat. Ini dibahaskan oleh para ulama. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik rahimahullahu taala, pengasas mazhab Maliki, guru kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dia kata dibuka Al-Quran, dibuka hadis, dibuka fatwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuka kalam-kalam ulama-ulama ahli Madinah, sebab dia orang Madinah kan. Dia kata tak jumpa lagi, dia kata dosa yang paling besar sebesar makan riba. Nampak? Kalau kita terjemahkan pada orang Melayu ni, babi punya dosa tak macam ni lah tuan-tuan. Makan babi tak punya. Tapi jangan kita kata nanti orang mufti, orang pejabat mufti kata makan babi boleh. Jangan macam tu. Kita kata makan babi yes, haram. Tapi tak sebesar punya dahsyat punya akibatnya makan riba ni tuan-tuan. Ya. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dekat akhirat nanti orang yang makan riba, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dia akan terombang-ambing, dia macam orang kena rasuk. Tahu histeria? Macam tu. InsyaAllah pasti kita akan dibangkitkan nanti.
So kalau kita dibangkitkan, kita nampak ada orang meracau macam kena histeria tu, dia makan riba. Satu penghinaan yang Allah beri kepada dia, tuan-tuan. Ya. Fahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tetapi Allah mengharamkan riba. You jual beli ikut cara yang betul, yang Nabi ajar, tak ada gharar, tak ada ketidakpastian, ikut sistem yang betul, ulama-ulama dah susun, okey fine. Tapi jangan gunakan ataupun manipulasi riba untuk keuntungan. Nabi kata Allah mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha ma salafa wa amruhu ila Allah. Sesiapa yang dapat amaran, dapat pengajaran, ajaran tentang riba ni haram, fantaha ma salafa wa amruhu ila Allah, maka henti. Jangan lagi ambil riba. Yang lepas tak apalah. Ya. Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesiapa yang kembali makan riba, ikut sistem riba, tak nak berubah, menyokong sistem riba, faulaika ashabun nar, mereka itu semua adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Nampak? Makan babi pun tak macam tu sekali, tuan-tuan. Dosa, yes. Ya. Dan Imam Malik kata pasal apa? Paling teruk sekali dia kata. Dosa besar yang paling teruk. Satu-satunya dosa Imam Malik kata, satu-satunya dosa besar yang Allah dan Rasulnya isytihar perang ke atas pemakan riba. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata apa? Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, jauhilah daripada riba jikalau kalian orang yang beriman. Allah bersuruh kita beriman pada rukun iman yang 6 ni, kita yang beriman. Allah Subhanahu wa taala kata, wahai orang beriman, kita semua, kalau kamu bertakwa, jauhi riba. Jangan sesekali dekati riba. Ya. Baik. Fa in lam taf'alu, jikalau kamu tak meninggalkan riba, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Kamu dah isytihar perang dengan Allah dan Rasulnya. Baik, itu dalam tafsir Tabari dinukilkan, tafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas dia kata, dekat akhirat nanti pemakan riba akan diberi senjata dan diperintahkan untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Siapa berani buat macam tu, tuan-tuan? Tak ada siapa yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, tak mampu. Ya. So tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak apa. Dah terlanjur tak apa. Terlanjur tak apalah, bayar sampai habis. No, jangan sampai habis. You boleh minta. Hong Kong Bank ke, HSBC ke, semua ada kaunter Islamik. Boleh minta balik tukar. Boleh refinance ke macam mana. Orang banking tahulah benda macam tu. Kalau cerita pun complicated lah kat sini, tuan-tuan. Ya, pastikan halal macam mana, sumber halal macam mana. Ya, kita cerita benda macam termasuklah rasuah. Ya, apatah lagi kita penjawab lagilah banyak terdedah dengan rasuah, ujian-ujian dan sebagainya. Ya. Jadi kadang-kadang tu orang kita ni bila pejabat mufti keluar artikel cerita pasal benda macam ni, dia tak puas hati. Dia nak kita cerita, oh okey, Perdana Menteri haram ambil rasuah. Dia nak cerita spesifik, dia nak lepaskan geram dia. Apa kita nak cerita benda yang jelas haram, dosa besar rasuah ni. Nak cerita fatwa apa lagi, tak perlu nak kumpul mufti dengan jawatan kuasa, perundingan syarak. Okey, kita nak cerita rasuah ni halal ke haram. Wallahu akbar. Benda yang kata orang tu benda baru je lah, sesuai lah kalau untuk difatwakan isu vaksin ke, isu tu, isu ni. Ya, baru-baru ni kita nak bawa isu tentang, ya, ada orang dibangkitkan tentang wanita ni, dia mengadu, dia kata Datuk, suami dia suruh dia jahit dia punya vagina. Dia ni dah beranak 5 dah. Dah beranak 5. Jadi bila mengadakan hubungan kelamin ni, tuan-tuan, jadi suami kata, pergi jumpa doktor, jahit, kasih sempit sikit. Minta orang cakap bukan nak cerita lucah lah, tak ada lah kan. Jadi dia kata, kena tak? Saya rasa macam tak sedap lah, rasa macam tak puas hati. Dia kata, adakah saya wajib taat? Apakah hukum perspektif untuk menjahit vagina tu supaya lebih, yalah, maaf cakap, lebih sempit dan sebagainya? Dia kata macam tu. Ini sesuai lah fatwa, tuan-tuan. Adakah isteri wajib taat ataupun suami berhak untuk perintahkan? Adakah dia dibenarkan syarak? Okey, bawa lah. Okey, buat kita kerja, research,
paperwork, kita ada researcher kita, semakkan sebagainya, edit balik, lepas tu dibentangkan di hadapan 15 orang ahli jawatan kuasa perundingan syarak wilayah persekutuan. Bincang, okey puas hati, macam tu. Kita tengok tak boleh ni. Kita kena panggil pakar sakit puan juga. Kita panggil lagi dia masa sebulan, seminggu, 2 minggu untuk dia buat research dan sebagainya. Dia pun nak buat paperwork dan sebagainya. Okey, jadi dalam perundingan ataupun mesyuarat itu akan dipanggil pakar perubatan untuk bincangkan. Betul ke ada sistem ni? Adakah kebaikannya? Adakah dibenarkan oleh ikut undang-undang perubatan dan sebagainya? Betul ke boleh di-repair balik? Ataupun memang itu konsep yang dibenarkan ataupun membawa kebaikan? Itu kita tanya. So, bila dah puas hati, baru kita keluarkan keputusan. Ini barulah sedapnya kita nak keluar fatwa. Ya tak? Dan banyak lagi benda-benda isu yang teknologi bertambah berkembang. Kita nak cerita tentang perkara ni. Ada isu berkaitan dengan plasma darah diganti dengan protein masuk dalam makanan. Ya tak? Untuk jimatnya pasal tak payah pakai telur. Telur mahal kan? Ambil darah lembu, darah tu dia keluarkan plasma tu, dia jadikan protein. Itu pun diminta fatwa. Kita buat research. Saya hantar wakil kat China lagi tu, nak tengok macam mana dia proses. Itu sesuai lah tuan-tuan. Ya. Jadi inilah kita nak cerita tentang azan kau apa ya? Keazanan ni kejap betul masa lalu. 1:06. Okeylah, lagi 2-3 minit dah. Ya. Jadi sama juga tuan-tuan, soalan ketiga tu, harta kita Allah akan tanya. Bukan itu saja, dari mana kamu dapat? Beli rumah macam mana? Sistem apa? Wa fima anfaqahu. Kamu labur kat mana? Labur dekat judi ke? Labur benda tak halal ke? Benda haram dan sebagainya? Itu Allah tanya. Dan ada tak bayar zakat? Yang cukup haul, cukup nisab, bayar zakat, bayar zakat, kita jangan tinggal. Itu semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita akan jadi individu yang susah nak berlepas telapak kaki kita tu. Nak pergi ke stage yang lain yang untuk menentukan nasib kita, itu pun susah. Selagi tak lepas empat soalan ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ya, kita ni bertuahlah duduk kat negara yang mana agama Islam tu agama persekutuan. Sangat-sangat istimewa. Kita ada peruntukan lebih, tak seperti agama-agama lain. Ya. Tapi dalam hal ni bab zakat, kita orang tanya, ustaz boleh tak kalau saya bayar EPF, bayar cukai pendapatan, boleh tak niat zakat sekali? Ada juga orang tanya tu. Tapi bagus juga dia tanyalah. Daripada tak tanya, dia terus bayar macam tu saja niat zakat, tak sah lah jadinya. Saya kata tak sah sebab apa? Cukai pendapatan bila diberikan akan diagihkan bukan pada asnaf. Dia akan buat jalan raya, macam-macam lah benefit yang kerajaan akan salur kepada rakyat. Yang dapat benefit cukai pendapatan tu bukan asnaf. Maka memang sangat-sangat tak sesuai kalau kita nak jadikan dia ataupun kita nak niatkan sebagai zakat. Zakat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran 8 asnaf tu lah. Kan? Zakat-zakat. Dan kita bertuah, kita nak kata memang kita duduk di negara yang agama Islam sebagai agama persekutuan, ada peruntukan dan kerajaan memberi kerjasama yang baik. Sesiapa yang bayar zakat di negeri masing-masing, bawa risik, pergi LHDN, tunjuk, tak payah bayar lah. Katakanlah sebulan kita kena bayar, setahun kita kena bayar cukai pendapatan katakanlah RM1,000. RM1,000. Kita pergi dekat Mawib, PPZ, bayar zakat RM1,000. Lepas tu tunjuk kat KDN, saya tak nak bayar cukai, saya dah bayar zakat. Tengok, okey, saya bayar dah, settle lah. Macam tu sekali. So kita ambil peluang yang ada ni tuan-tuan. Ya? Kalau tidak, ada peruntukan cukup sisab, cukup haul, tak nak bayar zakat, maka Allah pertikaikan di mana duit itu disalurkan. Ya. Dan yang terakhir, Allah akan tanya pada kita, Allah akan pertikaikan, Allah akan soalkan kita, Allah tanya kita wa an jasadihi fima ablah, tentang tubuh badan kita. Kecantikan tubuh badan kita, kesihatan tubuh badan kita, di mana kita laburkan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata, kita kena lihat anak zaman media sosial ni sangat-sangat mencabar. Sangat-sangat mencabar tuan-tuan. Ya. Nak kalau kita ada akaun TikTok, ada akaun Facebook, Instagram. Facebook tak berapa sangat, tapi kalau buka Instagram, TikTok tu, Allahu Akbar.
Kita tekan dengan publik tu macam-macam. Dah jadi trend orang nak memperagakan tubuh badannya, pakai tudungnya, pakai baju ketat sini. Ya, pakai baju yang menjuluk mata, timbul fitnah dan macam-macam lagi unsur-unsur yang sangat negatif yang berlaku pada remaja kita. Di mana salah guna kecantikan tubuh badan, kesihatan tubuh badan tu. Nampak? Yang lelaki pun sama juga. Yang lelaki dia tunjuk badan sadornya, dia apa semua tu. Saya pernah tegur seorang hamba Allah, kenalan saya. Hari-hari dia masuk, dia memang badan dia sador. Ya, dia kata, "Ustaz, satu hari saya makan seekor ayam. Telur 10 biji. Nak protein, nak kuat apa tu." Ya. Tapi hari-hari tunjuk badan macam ni. Dia kata, badan sador tu janganlah tunjuk sangat. Tutup-tutup lah pakai t-shirt, dia kata. Ustaz, mazhab Syafi'i kata badan tak aurat kan? Oh. Dia balas balik dengan hukum tu. Bijak juga dia. Ya. Tapi jangan salah faham. Dia kata betul. Saya kata, dalam kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi kata, dia nukilkan daripada kalam Imam Rafi'i, dia kata, lelaki boleh tayang tubuh badan dia di hadapan wanita ajnabi. Selagi mana tidak menimbulkan fitnah, syahwat. Masuk akal tak badan sador berketak-ketak, perempuan tengok tak bersyahwat? Tak ada, tak masuk akal. Mesti bersyahwat punya, of course. So sepakat mana-mana mazhab, lelaki yang tunjuk tubuh badan yang boleh timbulkan fitnah, haram, dosa. Ya. Jadi kalau yang nak buka baju, tak nak tunjuk badan, yang perut ke depan bolehlah tuan-tuan. Itu bolehlah kan. Tapi ada artikel juga jumpa. Dia kata ada 10 ke 20% ada survey dia buat, perempuan suka lelaki yang perut bonjet. Dan ada 30% mengatakan perempuan suka lelaki berkepala botak. Oh, jangan main-main. Ada juga orang selera tu tuan-tuan. Pun tak boleh juga, betul tak? So kena kabut juga tu. So bila saya dia faham, dia dengar. Wah, hari ni dia tunjuk badannya ni, pakai t-shirt lah. Okey lah kan? Okey. Teguran saya tu dia ambil kira dan kita rasa okey lah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita, tuan-tuan tak adalah saya rasa, tapi anak-anak adik-adik kita yang gila TikTok tu, yang berjoget-joget, pakai baju ketat. Tapi kalau nak gunakan TikTok, nak share masakan, nak share ilmu dan sebagainya, tips dan sebagainya, okey, tak ada masalah, lagi bagus. Ini berjoget-joget lah, apa semua lah. Janganlah. Ini akan ditanya oleh Allah, wa an jasadihi fima ablah. Tubuh badan Allah jadi cantik, sihat ni apa kau buat? Mak bapak tengok tak anak dia buat apa kat Instagram tu, dekat TikTok tu. Ini semua benda-benda yang perlu kita ambil cakna. Jangan sampai kita terkena tempiasnya. Jangan sampai kita kata orang yang Nabi kata salatatun la yadkhulunal jannata abadan. 3 golongan yang tak masuk syurga sama sekali. Siapa? Ad-dayuth. Dayuth dalam riwayat mayyukirru su'a fi ahlihi. Orang yang buat tak tahu ahli keluarga dia yang buat maksiat. Dia tak tegur. Bapa, saya bapa, ada anak perempuan, anak lelaki buat maksiat, kita tak tegur. Tak tahu Dia berjoget lah, berseksi lah, bersyahwat di hadapan TikTok. Orang tengok secara publik dan sebagainya, kita pun tak tahu. Nabi kata inilah dayus. Tak masuk syurga. Dalam riwayat, Allah tak pandang muka dekat akhirat. Allah benci sungguh orang macam ni. So ini tanggungjawab kita. Kalau ada adik, kakak duk gila TikTok macam tu, tolonglah. Tegur mereka. Jangan biarkan mereka terus hanyut. Pasal apa? Ini semua akan ditanya. Kalau kita bertanya juga, kalau kita ada orang yang dipertanggungjawabkan untuk ditegur. Nampak? Ya, jadi itulah, ini lebih kepada peringatan pada diri saya dan tuan-tuan juga. Kita pun ada anak perempuan, ada anak lelaki, ya, ada adik-beradik yang kita perlu ambil cakna. Jangan kita fikir selamat kita seorang saja, tapi kita fikir cakna keliling orang kita, kawan-kawan dan sebagainya perlu kita tegur. Hatta yang datang pejabat KDM pakai baju ketat, pakai baju nampak pinggul, tegurlah. Tak boleh dikak, baju ni tak bagus. Ya, ni pakai seksi ni, tutup aurat tapi nampak punggung tu. Bentuk punggung tak boleh tu, kena tukar. Ya. Tak boleh pakai kebaya yang nampak syik badan ni, haram. Cakaplah, tu terang. Tak apalah, walaupun dia Yusabi ke Yusasi ke, tapi benda cakap baik-baik lah, janganlah dia pangkat tinggi, kita cakap baik-baik, tarik dia slow-slow, cakap baik-baik. Jangan kita tegur depan orang ramai, malulah dia. Dia bos kita kan. Tegur secara hikmah. Okeylah. Sebab itu tanggungjawab kita kena perlu pikul untuk pastikan kita mendapat nikmat sama-sama semua sekali dekat akhirat untuk menikmati syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berrahmah dan maghfirah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadha man ila ghafartah wa la hamman ila farajtah wa la daynan ila qadaitah wa la maridan ila shafaitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirati illa qadaitah ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum.